Access granted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Mughis bin Zakri, nombor matrik 061703, dan ahli kumpulan saya seorang lagi, Muhammad Alif Mukri bin Kamal, nombor matrik 060262. Baik, insyaAllah kumpulan kami akan membentangkan mengenai rumusan hadis yang ke-160 dan 161 dalam bab solat dalam kitab I'lamul Anam, insya-Allah. Baik, hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alayh. Wa li Muslim an Aisyah nahwuhu wa qala sajdatan badala raka'atan thumma qala was-sajdatu innama hiya ar-raka'ah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sempat mendapat satu rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, bererti dia masih mendapat waktu subuh tu. Barang siapa yang sempat mendapat satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, bererti dia masih mendapat waktu asar tersebut. Muttafaqun alaih. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan pula hadis yang serupa, namun dalam riwayatnya disebutkan sajdatan sebagai pengganti kepada perkataan kalimah raka'atan. Kemudian Imam Muslim mengatakan bahawa as-sajdah itu memiliki makna yang sama dengan ar-raka'ah. Baik, kita terus kepada makna hadis yang telah saya bacakan tadi, makna secara umum lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan anugerah yang amat-amat besar, dan pemberiannya ini mencakupi seluruh makhluk yang telah diciptakan olehnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu anugerah kepada orang yang mengerjakan solat, iaitu anugerah itu berbunyi seperti yang hadis tadilah, bahawa barang siapa yang sempat mendirikan satu rakaat solat yang masih dalam waktunya, kemudian dia melanjutkan solat itu di luar waktunya, maka solat tersebut masih dikategorikan sebagai adaan, iaitu solat yang dilaksanakan dalam waktunya. Dan sisa rakaat lain yang dia kerjakan di luar waktunya tetap dimasukkan ke dalam satu rakaat yang dia sempat mendapatkannya dalam waktunya juga. Ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah menjadikan bahagian yang seorang itu dirikan, bahagian solat yang seseorang itu dirikan dalam waktunya sebagai bahagian yang hakiki, kerana bahagian tersebut memuatkan satu rakaat yang dilengkapi dengan rukuk dan sujud, sedangkan sisa rakaat yang lain dianggap sebagai pengulangan. Namun jika seseorang hanya sempat mendirikan sebahagian satu rakaat, seperti satu kali sujud atau mengangkat kepala dari rukuk, maka bahagian ini tidak memperoleh keutamaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung kepada pembentangan Abdul Muiz, analisis lafaz. Jadi saya membacakan dulu lafaz yang ada dalam hadis yang dibentangkan. Man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams. Barang siapa yang menjumpai satu rakaat subuh sebelum matahari terbit, lalu dia melanjutkan rakaat yang kedua sesudah matahari terbit, faqad adraka as-subh. Bererti dia masih sempat menjadi subuh secara adaan, iaitu melaksanakan pada waktunya. Faqad adraka al-'asr. Berarti dia masih menjadi solat secara adaan, iaitu melaksanakan waktunya. Nahwah sebagaimana yang subuh tu. Sampai seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lafaznya seperti berikut. Man adraka min as-subhi sajdatan qabla an tatlu'a asy-syamsu qabla an tatlu'a faqad adraka as-subh. Wa man adraka min al-'asri sajdatan qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Was-sajdatu innama hiya al-raka'ah. Barang siapa yang sempat menjumpai satu kali sujud solat subuh sebelum matahari terbit, bererti dia masih sempat menjumpai waktu subuh. Barang siapa yang sempat menjumpai satu kali sujud waktu asar sebelum matahari tenggelam, berarti dia masih sempat menjumpai waktu asar. Maksud sujud di sini tidak lain adalah rakaat. Jadi fiqhul hadis, istinbat daripada hadis ini adalah yang pertama, barang siapa yang mempunyai satu rakaat yang sempurna
berikut selepas sujudnya dari solat subuh sebelum matahari terbit dan 1 rakaat asar sebelum matahari tenggelam, berarti orang itu masih sempat mengerjakan solatnya secara adaan, iaitu masa pada waktunya. Dia mesti meneruskan baki rakaat itu sebelum pun matahari terbit atau tenggelam. Maksudnya kalaulah dia telah mendapat 1 rakaat yang sempurna selepas sujudnya, maknanya 1 rakaat sempurna itu dikira selepas dia sujud rakaat pertama, maka dia dapat 1 rakaat sempurna. Dan tiba-tiba waktu syuruk dah berlaku ataupun waktu azan maghrib sudah berlaku, maka dia mendapat solat itu, iaitu dia tidak perlu, maknanya tidak qada lah solat itu, solat yang tunai, dan dia mesti meneruskan baki rakaat walaupun waktu itu telah jelas waktunya telah habis. Okay. Yang kedua, barang siapa tidak sempat mencapai 1 rakaat secara sempurna waktu solat seperti dia hanya mencapai sebahagiannya sahaja, maka solat itu tidak anggap sebagai qadaan kerana dia tidak sempat mengerjakannya dalam waktu. Dan yang ini bertentangan dengan yang tadi, dia tidak sempat mendapatkan 1 rakaat dalam waktu solat. Contoh, kalau dia solat subuh, dia tak sempat habis 1 rakaat, sudah masuk syuruk, atau solat asar tak sempat habis 1 rakaat, sudah masuk maghrib, maka solat ini itu dikira sebagai solat qada kerana dia tak sempat mengerjakan dalam waktu. Okey, yang ketiga, pengertian bunyi habis 1 rakaat ini dapat dilakukan setelah memperkirakan adanya masa yang memadai untuk bersuci atau mandi bagi wanita yang berhaid dan nifas. Menurut pendapat Dayan, kalau untuk wanita haid dan nifas, 1 rakaat, mendapat 1 rakaat ini dikira sekiranya dia ada masa yang lebih untuk dia bersuci atau mandi. Terus pada ayat hadis ini bermaksud bahawa barang siapa yang ada halangan seperti ayan, haid dan nifas, lalu dia sedar atau suci sebelum waktu solat berakhir, mestinya masih ada waktu yang cukup untuk mengerjakan 1 rakaat setelah memperkirakan adanya waktu yang memadai untuk bersuci secara sempurna, maka solat tersebut tetap wujud dalam tanggungan orang yang sudah tidak punya halangan tersebut, sama ada solatnya itu dia dikerjakan masih keadaan atau keadaan. Okey, contoh kalau orang bersuci dan nifas ini, orang haid dan nifas ini, contohlah solat asar, masa tiba-tiba dia suci, dalam masa yang sama dia mendapati bahawa waktu yang dia masih ada itu sempat untuk dia mandi wajib dan sempat untuk dia buat 1 rakaat, maka solat itu dikira sebagai wajib bagi dia lah, dia perlu solat, dan tidak kira qada ataupun adaan. Jika tidak ada waktu yang memadai untuk mengerjakan 1 rakaat secara sempurna sudah memperkirakan waktu untuk bersih, maka wajib solat 2 rakaat tak seorang punya halangan tersebut. Contoh, kalau contohnya yang ini dia timbal balik pada tadi, dia haid atau nifas dan dia tidak dia haid dan nifas dan dia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mandi wajib dan untuk 1 rakaat secara sempurna. Maknanya masa yang dia ada antara asar dan ke maghrib itu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk 2 perkara itu, ataupun subuh ke syuruk itu. Maka kat sini solat dia adalah tidak wajib, maknanya digugurkan. Dia tidak perlu qada lah solat tadi tu kalau dia tak sempat. Kalau berbalik yang tadi, dia perlu qada kalau dia tak sempat, ataupun dia sempat 1 rakaat, dia perlu habiskanlah solat macam biasa. Jadi itu sahaja daripada saya, daripada kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.